Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Silap. Umdatul Ahkam anda baca di surah Feri. Dah ingat tukar. Kitab Umdatul Salik wa Umdatul Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Ya Umdatul Ahkam kitab hadis. Kitab hadis. Anda ngajar di surah Feri. Tukar Umdatul Ahkam dengan Umdatul Salik. Umdatul Salik kitab fiqh. Baik. Ni kita pengajian yang berapa ni? Yang ke-17. Kita bab dia. Bab tayamum. Lepas tu, tak ingat dah. Mana? Gitu. Katanya, wa illam yatayaqqanhu, gitu. Situ ah. Aw wajada ma yuhimuhu. Bawah lagi. Wa in tayaqqana. Situ. Okey. Wa in tayaqqana wujud al-ma'i 'ala masafatin yataraddadu ilayha al-musafiru للاحتطاب والاحتشاش وهي فوق حد الغوث أو علم أنه يصله بحفر قريب وجب قصده إن لم يخف ضررا وإن كان فوق ذلك فله التيمم. Jadi sekarang ni kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan tayamum. Yang mana tayamum ada sebab-sebab dia. Sebab-sebab yang membolehkan kita tayamum. Kita tidak boleh tayamum ikut suka hati kita je. Ya, tayamum ni adalah suatu perkara yang disyariatkan ketika ada sebab yang mengharuskan tayamum. Antara sebab yang mengharuskan tayamum adalah tidak ada air. Yakin tidak ada air. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Jika sekiranya mung tidak dapati air, baru mung tayamum. Jadi selama mana ada air, maka tak boleh nak tayamum kerana tidak ada air. Mesti kena yakin tidak ada air, barulah boleh tayamum kerana tidak ada air. Kadang-kadang air tidak ada di dalam tangan kita. Tetapi ada air sekitar kita. Maka bagi orang yang ingin bertayamum kerana tidak ada air, dia kena cari air yang berada di sekitar dia. Kawasan luah mana dia kena cari? Kita cerita dah. Kawasan yang dinamakan sebagai Had Al-Ghawth. Had Al-Ghawth ni kalau sekiranya digi kepada tempat tersebut, kawan dia duduk sini, kawan dia duduk cakap, duduk buat ada pekerjaan yang kawan dia duduk galik. Kalau dia minta pertolongan, kalau ada terjadi benda-benda dengan dia, sapa suara dia kepada kawan dia dan kawan dia mampu untuk bagi tolong. Itu dipanggil Had Al-Ghawth. Kita khabar jauh mana baru ni? Lebih kurang dalam 300 hasta. Lebih kurang. Lebih kurang. Bukan mesti kena gi. Bukan mesti kena gi. Kena jijok belaka. Kena lakoh belaka seluas tu. Bukan. Maksudnya kan ni? Tengok pun apa dah. Tengok. Okey, jalan 10 lakoh kau ni. Dah kalau tepat seterik kan? Tepat seterik mudah kan? Jalan 10 lakoh kau ni, ataupun 20 lakoh, 30 lakoh, tak ada. Tengok kau ni pula, tak ada. Tengok kau ni pula, tak ada. Okey, habis dah. Had Al-Ghawth, habis dah.
Okey, jadi boleh dia tayamum. Boleh, tak ada masalah. Boleh dah tayamum kerana tidak ada air. Hak yang kita nak bincang pula, memanglah kawasan tu memang tak ada air. Tapi ada jauh sikit ada air. Jauh sikit. Dia jauh sikit ni lebih daripada kawasan yang dinamakan sebagai had al-ghawth. Lepas tu mungkin sampai kepada had al-qurb dan mungkin sampai kepada had al-bu'd. Kita cover dah. Minggu lepas kita ada haddul ghawth, haddul qurbi, haddul bu'di. Qurbi dekat, al-bu'di jauh. Had al-ghawth kita faham dah kan? Haddul qurb, haddul qurbi maksudnya adalah suatu tempat yang biasanya kalau orang singgah tempat ni, orang akan pergi ke tempat tersebut untuk cari kayu api dan untuk ambil berderupu-rupu untuk diberikan makanan kepada binatang. Okey, kita kena faham cara dulu. Lagu mana cara dulu? Cara orang dulu bermusafir. Okey, bermusafir dengan rombongan. Siapa satu tempat, biasanya tempat yang siapa tu tempat yang kawasan ada air. Jadi kita berhenti. Cakap kita di RNR. Kita berhenti. Di satu tempat ni kita berhenti. Kita singgah sini. Jadi apabila singgah sini, kita nak makan. Jadi kita masuk. Kita makan dulu sini. Restoran tak ada. Kalau zaman kita dah ada payah pakai restoran je. Tak ada. Restoran tak ada. Jadi kita masuk sendiri lah. Siap makanan. Dah makan binatang kita pun nak makan kau. Takkan kita je nak makan. Kan kita naik dia pula. Kalau kita ni isi minyak dulu. Tak ada mutu-mutu tak ada. Okey, nampak kan? Jadi, nak masak perlu kepada kayu api. Lepas tu, makanan binatang perlu kena cari sekitar tu. Yang biasanya, dulu biasanya, dia akan cari kayu api, dia akan cari makanan-makanan binatang sehingga kepada satu tempat yang tak jauh sangat. Tapi taklah dekat sangat. Kalau kodon ni orang pergi lagi cari kayu api. Kalau kodon ni jarak ni orang pergi lagi lah untuk kutik rupu cari napier. Kalau zaman kita ni. Contoh kan, cari rupu-rupu benda daun-daun kayu untuk dimakan. Kalau jauh ni orang pergi lagi lah. Tapi kalau jauh sangat orang pergi dah, tinggal kawang ni. Jauh mana? Lebih kurang 6,000 langkah. Biasanya daripada tempat yang mereka berhenti sehingga kepada tempat yang mereka pergi untuk cari kayu api saat ni tu lebih kurang dalam 6,000 langkah, lebih kurang. Lebih kurang hampir 3 km. Jadi maksudnya kalau berhenti sini, rombongan berhenti sini, dia akan arah. Okey, Zo pergi cari kayu api sekejap. Sobri pergi cari rupuk dah. Cari rupuk. Jadi Zo ke Sobri ni dia akan cari ke sekitar tu. Kalau tak jumpa dia akan cari jauh lagi. Tapi dia tidak akan lebih daripada lebih kurang dalam 3 km. Lebih kurang. Tidak akan lebih. Faham? Tidak akan lebih. Okey. Kawasan tu dinamakan sebagai benda had al-qurb. Okey, boleh faham? Lebih daripada tu 3,5 km, 3 km setengah, 4 km, 5 km, 6 km. Lebih daripada tu yang dinamakan sebagai had al-bu'd. Ini cara pengiraan dulu. Cara orang dulu. Yakin memang tak ada air kok di Nubung. Faham? Maka adakah wajib kita kena pergi? Tak. Buat benda lagi dah tahu dah. Tak ada air, yakin dah tak ada air. Buat benda nak pergi. Tu dipanggil Ibn Abbas. Sia-sia buat kerja gitu benda mu tahu dah. Tak ada pergi cari kok. Habis masa saja je. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, yakin ada air. Saat ni yakin dia tak ada air kan? Yakin ada air. Okey, kalau yakin ada air, wajib kena pergi. Sebab dia ulama kata wajib kena pergi. Sebab kalau dalam bab dunia, orang yang berhenti di satu tempat boleh pergi. Maka dalam hal ibadat lebih aula lagi dia kena pergi. Okey, boleh faham?
dalam bab dunia, maksudnya dalam bab makanan, dia pergi kepada tempat tersebut. Kawan dia berhenti sini, kumpulan dia berhenti sini, dia akan pergi kalau jarak tu untuk cari kayu api untuk dia makan, cari makanan binatang untuk diberikan kepada binatang. Faham? Dan kalau bab tu, mana? Kita dengar. Kena kacir sikit gitu. Cik dengar tak lagi? Dengar? Dengar tak? Dengar lah. Kacir semak kan apa? Okey. Jadi tengok alasan dia kan, alasan dia. Sekarang ni ulama dia mewajibkan. Okey, kita ulang sekali lagi. Kita bermusafir dengan ramai-ramai. Kita bermusafir ramai-ramai. Ni cara dulu. Sebab apa yang disebut oleh ulama dalam kitab dia mengikut keadaan dulu, ukuran dulu. Jadi ukuran di zaman kita boleh kita buat ukuran yang lain berpandukan kepada alasan yang diberi oleh ulama. Okey, boleh faham? Boleh fahami? Okey. Jadi kita berhenti di satu tempat. Jadi apabila kita berhenti di satu tempat, kita nak makan. Binatang kita nak rehat, lepas tu kena bagi juga makan. Sebab kita nak guna dia pula lagi. Jadi nak masak, kena cari kayu api. Kita akan hantar orang untuk cari kayu api. Kalau kayu api ada sekitar, tak perlu cari jauh. Kena cari jauh kat mi. Kalau ada sekitar, buat benda cari jauh. Tak cerdik buat kerja gitu. Benda ada depan ada apa-apa. Ni ada, mungkin ambil mana, ambil dinu. Macam budak-budak. Budak-budak ni dia sengaleng. Benda hak yang dekat ada, dia pergi buat benda hak yang jauh. Sebab ada mainan benda lain. Budak-budak liar saja dah. Gitu tak mi? Mi biasa orang gitu kan. Okey. Jadi tengok. Kalau ada sekitar tak ada masalah. Kalau tak ada sekitar dia akan cari tempat yang jauh sikit. Yang mana kebiasaan orang akan cari kayu api, kutip kayu api untuk memasak, cari rumput, daun-daun untuk diberikan kepada makanan, diberikan kepada binatang. Lebih kurang jarak daripada tempat dia berhenti dengan tempat tersebut tidak lebih daripada 6,000 langkah. Lebih kurang dalam 3 km, tak sampai dekat-dekat. Lebih kurang. Kita rakyat lebih kurang. Tu cara dulu. Lebih kurang tu je. Kalau pergi, tak lebih daripada tu lah. Tak lebih daripada tu. Sekadar tu, pergilah. Okey, nampak orang? Okey, habis. Satu. Jadi, maka ulama meletakkan ukuran tersebut dalam kitab dia. Dia kata kalau sekiranya orang tu yakin ada air di dalam kawasan, kalau kawasan tu diperlukan untuk cari kayu api, dia akan pergi. Okey, boleh faham kan? Maka dia mesti juga kena ambil air kalau ada dalam kawasan tersebut. Kerana dalam bab kehidupan dunia, boleh mu berusaha untuk mendapatkan perkara tersebut pada jarak itu, maka lebih utama lagi dalam bab ibadat, mesti mu kena ambil. Jadi kalau mu yakin ada air, daripada tempat mu duduk kepada tempat yang mu yakin ada air lebih kurang dalam 1 kilometer, daripada tempat mu berhenti, tempat mu singgah, mu kena pergi. Mu tak boleh bertayamum kerana tak ada air. Sebab mu yakin ada air di sana. Kalau mu buat juga, maka tidak memadai. Tak jadi tayamum. Sebab ada air. Okey, nampak kan? Jelas tak? Tapi kalau lebih daripada tu, lebih daripada tu tak wajib lah. Ada air. Di Kelantan ada air. Contoh kita. Wajib lagi ambil di Kelantan? Mana buat? Wajib. Mu boleh tayamum dah. Nampak kan? Baik. Jadi, katanya wa in tayaqqana wujudal ma'i ala masafatin yataraddadu ilaiha al-musafir
lilihtitabi walihtishash. Sekiranya yakin, seorang tu yakin ada air atas perjalanan jarak yang berulang alik kepada jarak tersebut oleh orang yang bermusafir. Maksudnya kalau orang musafir berhenti sini, dia akan, sekadar tu dia akan pergi lah. Untuk lilihtitab, untuk mengutip kayu api. Hatab, mana benda hatab? Hammadatal hatab. Hatab kayu api. Ihtitab, pungut, kutip, kumpul kayu api. Walihtishash, kutip hashish, daun-daun, rupuk-rupuk untuk diberi kepada binatang. Wahya, dan itu masafah yataraddadu ilaiha al-musafiru lilihtitabi walihtishash fawqa haddil ghawth, lebih daripada had ghawth. Okey. Okey, yang pertama yakin ada air. Tak jawab lagi ya. Tu syarat. Tak jawab lagi ya. Nah ni payah kita lama Ayuk mari 2-3 masalah baru jawab. Okey, yakin ada air. Yang mana tempat ada air saat itu jarak dia biasanya orang bermusafir berulang alik. Lebih daripada had al-ghawth. Jadi apabila dikata orang bermusafir berulang alik, maka ukuran untuk zaman kita mungkin berbeza dengan zaman dulu. Okey, boleh faham? Ukuran di zaman kita mungkin berbeza berbanding dengan zaman dulu. Kalau kita tengok kepada alasan yang diberikan oleh ulama fiqh, kalau mung dalam bab dunia mung boleh pergi cari, kalau dalam bab akhirat lebih lagi mung kena cari. Jadi bermakna kalau orang tu duduk dalam hutang. Dia pergi keloh dalam hutang sebagai contoh kan. Dia pergi keloh dalam hutang, kemah dalam hutang sebagai contoh. Jarak mana hak yang kalau dia duduk sini buat rumah, sini kemah, sini jarak mana hak yang dia boleh pergi untuk cari air ke? Jarak mana hak yang boleh dia pergi? Cari air memang untuk benda untuk berwuduk dah. Maksudnya jarak mana hak yang dia boleh pergi untuk cari barang-barang keperluan untuk masuk ke, sebagai contoh. Mungkin dalam hutang taklah jauh sangat. Tak berani jauh-jauh kawasan ni gajah ramai. Orang Terengganu kata ramai gajah. Baik, gajah banyak di sini maka hanya sekadar tu saja. Hanya sekadar tu saja hak yang diwajibkan dia pergi kalau ada air. Kalau lebih daripada tu tak wajib, sebab dalam bab dunia pun dia tidak akan pergi. Okey, boleh faham kan? Ini penting yang perlu kita kena tahu ukuran dia. Satu, aw alima annahu yasilu bihafrin qarib, ataupun dia mengetahui bahawasanya dia boleh sampai kepada air. Yasilu asy-syakhs, hu akan dia akan al-ma, bihafrin qarib, dengan apa dia? Hafr. Hafr mana gali. Qarib na'a bagi hafrin. Qarib dengan makna qalil. Dia asal gali yang dekat. Cakap kita gali sedikit. Dia kata dia boleh ambil air. Tak kali-kali sikit kena gali lah sikit. Tapi sikit je tak banyak. Sikit je. Ambil cok. Cakur boleh 2-30 cakur. Takkan dah gok 23 cakur. Ke dah gok mi 23 cakur ni? Gok 23. Oh kalau tak amin ya. 3,000 kali cakur tak benda dia. Tengok tubuh macam mana. Jadi maksudnya bos 10 kali cakur, 20 kali cakur. Maksudnya kalau gali sikit ada air. Kawasan ni kawasan ada air. Kawasan rendah Okey. Berapa dah? 2. Katanya ketika tu wajib qasduhu. Jawab bagi in. 2 masalah tu. Wajib qasduhu qasdul ma'. Ataupun qasak kepada tempat tersebut. Wajib lah. Pergi lah. Gali lah. Tapi dengan syarat, ada syarat ada lagi. Illam yakhaf dararan. Jika dia tidak bimbang, berlaku kemudaratan. Kalau bimbang berlaku kemudaratan, maka kena tolak kemudaratan tersebut. La darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada memberi mudarat kepada orang lain. Sebab tu dalam kaedah fiqh menyebut ataupun disebut dalam kaedah fiqh ad-dararu yuzal. Kemudaratan mesti dihilangkan. Baik. Dia sama ada kemudaratan ni di atas kemudaratan nyawa ataupun kemudaratan anggota. Mudarat anggota mungkin akan punuh anggota, akan sakit ke apa semua sekali, ataupun mudarat harta. Jadi kalau tinggal kau hilang barang, siapa nak jaga?
Faham? Bukan tak boleh nak pergi, boleh nak. Boleh pergi, bukan tak boleh nak pergi. Tinggal sini kau, balik. Habis pan mana barang? Ngekoh, kera. Dok orang pun kera, dok lautan ni kan. Keranya tak habis belaka barang-barang orang buat lari. Ha. Mi mandi, pakai seluar antara pusat dengan lutu. Tok bit atas tu. Kera habis buat lari duk atas pokok. Nak orang ni? Nak orang ni? Takkan nak kerja atas pokok kita? Dia? Tak pasal-pasal. Ada tak pernah berlaku gitu? Ada ke buat lagi pakaian orang? Yang ramai. Jadi kalau dak cara kalau tinggal gini, habis kena bahang. Ke orang ke. Nak bawa pergi, letih kita. Cakap pikul pergi situ, pergi sini. Okey. Wa in kana fawqa dhalika falahu tayammum. Sekiranya lebih daripada tu, lebih daripada had al-qurb saniya. Lebih daripada tu, lebih daripada fawqa dhalika, kembali kepada masafah, yataraddadu ilaiha al-musafir lil-ihtitabi wal-ihtishash. Falahu, maka harus baginya tayammum. Kalau lebih daripada tu, harus ditayamum. Maksudnya harus, maksudnya boleh dia ditayamum. Tapi kalau dia tak boleh tayamum, nak pergi ambil juga air di sana, boleh ke tak? Boleh. Tapi kalau dia ambil dah air, siapa tepat dia dah ada dah air, boleh tak tayamum lepas tu? Tak boleh dah. Jadi harus ditayamum. Maksudnya tidak wajib dia ambil air sana. Kalau dia ambil juga, tak ada masalah. Baik. Walakin, tetapi, in tayaqqanah annahu law sabara ila akhiril waqti wajadahu fantidharuhu afdal. Tetapi kalau dia yakin, apa benda dia yakin? Dia percaya bahawasanya sekiranya dia sabar. Dia sabar ni maksud tunggu dulu. Ila akhiril waqti, hingga kepada akhir waktu. Kalau dia sabar hingga kepada akhir waktu, wajadahu, jawab bagi lau, nescaya dia akan mendapati air. Mendapatilah ia, kembali kepada syakhsun, hu, kembali kepada al-ma'. Jawab bagi in tayaqqana, fantidharuhu afdal, maka menantinya, menanti air sehingga kepada akhir waktu tu, hal tu lebih afdal. Okey, kerana dia berhenti di satu tempat, memang tak ada air. Sebab air tu ada dalam rombongan yang kedua. Rombongan kedua lambat sikit. Rombongan kedua lambat sikit. Sebab rombongan depan ni orang-orang muda saja. Hak nu set-set 3 selendar. Jalan lambat sikit. Nak siapa? Nak siapa? Tapi siapa? Siapa? Hal lepas-lepas dah kita, hal lepas-lepas dah berpandukan kepada hal lepas-lepas dah, memang disapa pada asar pukul 4, kita kata sebagai contoh, maghrib dalam pukul 7. Biasa pukul 6.30 siapa? Pukul 6.30 siapa? Jadi ada air. Jadi bermakna dia yakin. Dia yakin siapa? Dia yakin siapa? Sebab dia tak pergi jakang, mesti mari tidur sini. Kat mana tak pergi, tak tidur lain. Set-set tua, menakut apa? Sebagai contoh. Mesti kena cari orang-orang muda kau. Dia takkan tidur dengan terawa. Ya ada tempat-tempat tertentu je yang boleh tidur. Nak kena ada orang-orang muda juga. Main orang tua belaka. Bimbang juga. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh kan. Jadi pukul 6.30 baru siapa? Jadi kalau benda nak semayang awal waktu, air tak ada. Tapi kalau dia semayang akhir waktu, dia boleh berwuduk. Itu maksud dia. Maksud ni. Kalau dia yakin, dia sabar sekejap hingga kepada akhir waktu, dia akan ada air. Maka ketika tu menanti air lebih afdal. Maksudnya, dia menanti sembahyang dengan berwuduk pada penghujung waktu lebih afdal daripada dia sembahyang dengan tayamum pada awal waktu. Itu maksudnya. Fantidharuhu afdal. Nampak? Apabila pengarang kita kabur afdal, bermakna boleh dia sembahyang dengan tayamum pada awal waktu. Boleh dia sembahyang dengan tayamum pada awal waktu. Maksudnya, sekarang ni masuk dah asar. Ia nak membayang. Tak ada air untuk berwuduk. Baik. Sekitar tu tak ada. Sampai kepada had al-mu'di pun, had al-qurbi pun tak ada. Maka apabila tak ada, boleh tak ditayamum? Boleh ditayamum. Faham? Cuma masalahnya, dia yakin pada penghujung waktu.
Penghujung ni maksudnya dan untuk dia bertaharah serta sembahyang. Katakanlah taharah 2 minit. Sembahyang 5 minit. Jadi berapa minit? 7 minit. Jadi sebelum sampai kepada berbaki masa tempoh tersebut, air ada dah. Itu makna penghujung waktu. Jangan penghujung waktu tu tinggal 2 minit lagi, seminit lagi, baru sampai air. Tu dah boleh ambil kira. Sebab tidak sempat dah untuk mengerjakan sembahyang dalam waktu. Baik. Jadi, dia yakin air akan sampai. Air akan sampai. Sebab air ada belakang. Lambat sikit. Air ada belakang. Lambat sikit. Memang yakin sampai. Dia percaya air sampai pada hujung waktu. Kata ulama, boleh dia sembahyang pada awal waktu dengan bertayamum. Dan boleh dia sembahyang pada akhir waktu. Boleh. Boleh berlaku. Mana lebih afdal? Sembahyang di awal waktu dengan tayamum, sembahyang di akhir waktu dengan berwuduk, lebih afdal adalah sembahyang di akhir waktu dengan berwuduk. Melainkan ada awarid nama dia. Ada perkara-perkara yang lain. Sebagai contoh, kalau sembahyang pada awal waktu, dapat sembahyang berjemaah. Tapi kalau sembahyang di akhir waktu, sembahyang seorang diri. Maka ketika itu lebih afdal sembahyang di awal waktu dengan tayamum. Kerana melihat kepada benda berjemaah. Melihat kepada benda berjamaah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, Abi. Katanya, wa in dhanna ghaira dhalika. Dan jika dhan selain daripada demikian itu. Oh, dia rengkah je. Jika dhan selain daripada demikian itu. Dia rengkah. Dia ambil daripada kitab Minhajul Talibin, dia rengkahkan. Fal afdalu at-tayammumu awal al-waqti. Maka yang lebih afdal adalah bertayamum pada awal waktu. Tayamum serta mengerjakan sembahyang pada awal waktu. Menyangka ia akan selain daripada demikian itu. Dia ayat terlalu ringkas. Dia gini. Saat ni yakin ada air pada akhir waktu. Satu. Tengok Yang keduanya, yakin tak ada air pada akhir waktu. Faham? Yang ketiga, zon ada air pada akhir waktu. Faham? Yang keempat, zon tak ada air pada akhir waktu. Boleh? Zon ni kuat sangkaan. Tapi tak sampai kepada yakin. Mungkin 80%. Yang kelima, syok. 50-50. Ada air dengan tak ada air. Faham? Nampak kan? Hak yang kita cerita saat ni tu, semuanya afdal, dia sembahyang pada awal waktu dengan tayamum. Nampak? Okey, kita sekali lagi Yakin ada air pada akhir waktu. Hak ni afdal, dia sembahyang pada akhir waktu dengan berwuduk. Okey, boleh? Satu. Yang kedua, yakin tak ada air pada akhir waktu. Hak ni afdal, dia sembahyang pada awal waktu dengan tayamum. Sebab dia yakin tak ada air pun pada akhir waktu. Nampak? Dua. Yang ketiga, zon. Ada air pada akhir waktu. Zon di mana-mana zon? Kuat sangkaan. Kuat sangkaan sahaja. Sangkaan yang kuat bahawasanya ada air pada akhir waktu. Tapi tidak yakin. Maka lebih afdal. Benda? Dia tayamum pada awal waktu. Faham? Sebab dia? Sebab dia? Afdal dia tayamum pada awal waktu kerana kelebihan sembahyang pada awal waktu hak tu diyakini. Faham? Manakala dapat air pada akhir waktu adalah benda yang tidak diyakini. Maka kita dahulukan benda yang diyakini, kelebihan yang diyakini berbanding dengan kelebihan yang tidak diyakini. Nampak? Berapa dah? 3. Yang keempat, kuat sangkaan bahawasanya tak ada air pada akhir waktu. Bermakna ada air hanya waham sahaja. 20% je, 30% je. Afdal dia sembahyang dengan tayamum pada awal waktu. Yang kelima, syok. 50-50. Ada air ke tak ada air. Dah kalau zon pun, afdal dah sembahyang awal waktu, maka syok lebih lagi afdal sembahyang pada awal waktu. Kelima ni, hak se je,
afdal sembahyang pada akhir waktu, manakala hak 4 saat ni, hak 4 lain, hak 4 lagi adalah afdal sembahyang pada awal waktu dengan tayamum. Okey, boleh? Wa in dhanna ghaira dhalika fal afdalu tayammum awal al-waqt. Hak yang paling afdal adalah tayamum pada awal waktu. Walau wahabahu insanun ma'an aw aqradahu iyyahu aw 'arahu dalwan lazimahul qabul. Sekiranya wahaba, memberi, dia akan seorang oleh insan, oleh seorang manusia. Dia biasa wahaba, ay wahaba syakhsun. Wahabahu kembali kepada syakhsan, insanun fa'il. Ada seorang beri kepada dia, beri dia ma'an air. Ambil mu air. Sekarang ni tak ada air untuk berwuduk. Tiba-tiba ada orang beri air ke dia, ambil air buat wuduk. Adakah wajib dia terima ataupun tidak? Kalau dia tak terima, dia kena tayamum. Nampak? Kalau dia terima, dia kena berwuduk. Adakah wajib dia terima ataupun tidak? Nanti dia jawab lagi. 1. Au aqradahu iyyahu, ataupun memberi pinjam. Kita kena memberi hutang lah. Ambil aku pinjam, cakap kita pinjam. Lepas tu kena ganti mula. Itu makna aqrada. Ada seorang manusia beri pinjam kepada dia, iyyahu kembali kepada air. Au a'arahu, ataupun beri pinjam. Dia kita beri pinjam lah ke? Sebenarnya aqrada tu makna beri qard, beri hutang. Hutang kena bayar mula. Faham? Jadi hutang air steamer kena bayar steamer. Nampak kan? Tu aqrada. Au a'arahu dalwan, ataupun ada orang tu beri pinjam kepada dia dalwan, timba. Ada orang bagi pinjam timba kepada dia. A'ara kembali kepada seorang, a'ara fa'il kembali kepada insan, hu kembali kepada seorang, dalwan maf'ulun bi yang kedua. Jadi ada seorang bagi pinjam kepada dia timba. Berapa masalah? 3 masalah tu. Yang pertama, orang beri air terus ke dia. Yang keduanya, orang bagi pinjam air. Yang ketiganya, orang bagi pinjam timba. Air ada dalam laga. Tapi nak ambil mana? Tak ada timba. Dia nak guna kau lah. Tapi ada orang lain yang ada timba. Orang tu nak bagi pinjam ke dia? Nak bagi pinjam ke dia. Jawab bagi lau lazimahul qabul. Lazim, wajib akan dia oleh terima. Kena terima. Kena terima pemberian tersebut. Kena terima pemberian tersebut. Jadi maknanya, boleh tak dia nak tayamum ni? Boleh tak? Tak boleh lah. Boleh tak nak tayamum? Tak boleh. Sebab mesti wajib dia kena terima. Untuk digunakan ataupun untuk air tersebut akan digunakan oleh dia untuk berwuduk. Habis. Wa in wahabahu aw aqradahu thamanahuma. Sekiranya wahaba telah memberilah insan hu akan dia akan seorang, aw aqradahu ataupun memberi pinjam, cakap kita memberi hutang, ia insan hu akan dia akan seorang, thamanahuma akan harga keduanya. Orang bukan bagi air, bagi harga. Jadi air ada orang jual, tapi ada pitih nak beli. Kalau ada pitih, wajib dia kena beli. Tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nanti kita tengok wajib kena beli benda syarat dia. Air ada orang jual. Ada air orang jual. Dia ada pitih. Ada pitih. Ambil pitih mana duduk belajar lah ni. Duduk belajar. Ada pitih. Duduk belajar pun main COVID ni. Semak saja je. Pitih dah ambil kosong. COVID ni. Bagi contoh kan. Jadi ada orang jual air. Tapi ada pitih. Lepas tu kawan dia nak pitih. Kalau kawan dia beli air, air lain. Ni kawan dia nak pitih. Ambil air pitih. Mungkin beli air. Nampak? Kawan dia pitih. Ataupun kawan dia nak pinjam pitih. Kalau tadi pinjam dia air. Hutang air, ni nak hutang pitih. Tu harga. Adakah wajib dia terima? Fala lazima yalzamu fala yalzamuhul qabul. Maka tidak wajib dia terima. Dah kalau nak terima boleh tak?
Kayu nak terima boleh tak? Boleh tak? Orang nak bagi duit. Boleh tak nak ambil ding? Boleh tak? Kita ambil. Kita boleh ambil. Kalau dah boleh ambil, kat lagi ayah bagi duit, jangan ambil. Boleh tak ambil? Boleh ambil. Kita boleh ambil sawi. Boleh ambil tak? Kalau orang nak bagi piti. Boleh. Kalau tak boleh, kat lagi kalau nak bagi piti, jangan ambil. Boleh ya. Faham tak, Mi? Orang nak pergi pinjam. Orang nak pergi berhutang piti. Boleh tak nak berhutang? Boleh. Cuma adakah wajib kalau dalam bab tayamum ni? Tak wajib. Jadi maksudnya kalau kita tak berhutang dengan dia pun, kalau kita dah ambil air dia pun, kita dah ambil duit dia untuk beli air pun, boleh kita tayamum kerana tak ada air. Siapa tahap tu? Ulama bincang. Dia beza mana? Hak nu beri air, wajib ambil. Beri pitih untuk beli air, tak wajib ambil. Sebab beri air ni biasanya orang muda-muda je. Bos setakat air. Tapi pitih ni yang ramai. Dia panggil benda azimul minnah. Besar ungkitang dia. Faham? Jadi sudut tengok sudut minnah tu. Ungkitang tu. Maka tak apa ada wajib ambil. Boleh mutayamum. Tapi air ni memang dulu ke sampai sekarang memang air orang tak ambil. Cak mana biasa air. Air. Bukan di sana ada hadis yang melarang jual air tahu. Bisa dengar tak? Ada hadis Rasul larang jual air. Ada perbincangan panjang lah. Bab jual air ni. Bukan nak kata haram jual air. Nyanyi kalau orang nak jual air lagi, kita. Tapi nak kata ada hadis yang melarang jual air. Biasa dengar tak? Tak biasa dengar. Ini malam ni dengar. Baik. Katanya wa in wajadal ma'a waddalwa yuba'ani bi thamani mithlihi wa huwa thamanuhu fi dhalika al-mawdi' wa dhalika al-waqti lazimahu shira'uhu in wajada thamanahu fadilan 'an dayn walau mu'ajjala wa mu'nati safarihi dhahaban wa ruju'a. Wa in wajadal ma', sekiranya dia mendapati air, waddalwa, dan timba, yuba'ani, dijual keduanya, air dan timba saat itu, bithamani mithli, dengan harga seumpamanya. Sekarang ni memang tak ada air. Dia tak ada air, tapi ada orang jual air. Ataupun air ada laga, tapi timba tak ada. Tapi ada orang jual timba. Dijual keduanya dengan harga seumpamanya. Dia orang sekarang ni kita tak ada air. Lepas tu untuk berwuduk, tapi ada orang jual air. Kita ada duit. Ataupun orang tak jual air. Air duduk dalam laga, patak sayuk pun. Tapi ada orang jual timba. Adakah wajib kita beli air? Ataupun wajib kita beli timba? Ataupun tak wajib? Kata ulama, wajib kita beli air, wajib kita beli timba dengan syarat. Dengan syarat kalau kita ada duit. Faham? Itu yang pertama. Yang keduanya, air dan timba tersebut dijual dengan harga pasaran. Sesuai dengan tempat itu dan waktu itu. Boleh faham. Itu harga pasaran. Kalau jual lebih daripada harga pasaran, tak wajib beli. Maksudnya boleh kita bertayamum walaupun kita mempunyai duit untuk beli. Sebab dia telah jual lebih daripada harga pasaran. Tapi kena kira harga pasaran di tempat tersebut, keadaan tersebut. Waktu tu. Kadang dia tempat ni berbeza. Tempat ni murah sikit, tempat ni mahal sikit. Tak gitu. Kalau pula, kan Mi? Mahal ke murah? Tengok atas tempat agak. Tengok atas tempat agak. Tengok. Contoh. Kalau barang kawasan, jadi kalau kawasan Terengganu antara barang yang mahal, kawasan mana? Kemamang. Mahal. Kawasan Kemamang mahal sikit. Kawasan Kemamang mahal sikit. Kawasan Kuala Terengganu murah sikit. Tak kata murah sangat. Maksudnya, kedai-kedai pun sini mahal sikit. Mi kata, mawan dah kita masuk kedai tu, free semua. Free sebab orang belanja mung.
Mi. Orang Kemasik dia tengok, oh mi budak pondok. Belanja sikit. Jadi kira orang belanja. Kalau bayar pergi poket kau. Gitu kan mi yang. Jadi benda kita nak cerita kena kira sesuai dengan harga tempat tersebut dan waktu. Kadang-kadang waktu panas harga lain daripada musim panas lain daripada musim sejuk. Faham? Barang hak yang laju ia lebih mahal daripada barang hak yang slow. Kan gitu kan? Okey, kena ambil kira belaka. Atau maksud harga seumpamanya. Wahwa iaitu kembali kepada thamanu mithlihi adalah thamanuhu, harganya fi dhalikal mawdi' pada tempat itu wa dhalikal waqt dan waktu itu. Waktu tu waktu mana, tempat tu tempat mana. Kena ambil kira lah. Kadang-kadang tempat ni harga lain, tempat ni harga lain. Kira tempat tu harga tempat tu. Faham? Barang ni, tempat A harga dia 10 riyal. Tapi kalau tempat B harga dia 12 riyal. Faham? Nampak kan? Jadi tempat A tiba-tiba dia jual 12 riyal. Maka tu lebih daripada harga mithil. Nampak kan? Walaupun tempat B tu memang jual 12 riyal. Sebab dia kira lebih daripada harga mithil. Sebab tempat A saat ni tu orang jual 10 riyal. Apa mungkin jual 12 riyal? Dah salah ke nak jual 12 riyal? Ikut dia, barang dia. Dah mu rasa benda mahal, tak payah beli, bayar benda. Dia penjual, adakah dia saat ni tu mewajibkan kita beli? Tak. Ya, masalah kita jual ni, adakah ada hak yang tertentu untuk kita mengambil keuntungan? Majoriti ulama kata tak ada. Ikut mu nak tak banyak mana pun. Tak ada masalah. Bukan mesti keuntungan jangan lebih daripada 2/3 sampai ke benda separuh. Jangan boleh. Tak ada. Dalam majoriti ulama tak ada. Tak ada kata meletakkan syarat tersebut. Yang penting benda tarad. Innamal bai'u an tarad. Sesungguhnya jual beli itu adalah daripada taradin. Benda saling redha meredai. Baik. Illa an takuna tijaratan an tarad. Melainkan mu jangan makan harta benda sesama kamu secara batil, melainkan benda jual beli hak yang berlaku daripada saling redha meredai di antara pembeli dan penjual. Jadi nak jual mahal. Dah wajib tak kita beli untuk berwuduk? Tak. Faham? Tak wajib. Dah kalau nak beli boleh tak? Boleh, tak ada benda. Tak kira mahal murah. Lagi telefon pas tukar-tukar. Pas mahal-mahal. Syafiq yang. Okey, Abi. Mana lagi? Jawab lagi. Lazimahu syira'uhu. Lazim, wajib akan dia oleh membelinya. Mesti dia kena beli. Mesti dia kena beli. Dan pandangan hak yang wajib kena beli ni adalah pandangan majoriti ulama. Tapi kalau lebih daripada harga mithil, tak wajib beli. Itu pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan pandangan majoriti ulama tak wajib beli. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan kalau lebih pun wajib kena beli kau. Oh, ada pandangan. Siapa kata ada pandangan sebahagian ulama mengatakan bahawasanya mahal banyak mana pun wajib kena beli. Mahal banyak mana pun. Mahal banyak mana pun wajib kena beli. Okey, ada pandangan itu ada. Dan juga ada pandangan haram beli. Kalau tak boleh beli. Kalau beli ambil wuduk dengan air tu tak sah. Ini pandangan pelik sungguh ni. Tapi pandangan ni ada. Tahu tak pandangan siapa ke? Orang kata tak boleh beli. Pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Pandangan mazhab Al-Zahiri. Memang kadang-kadang pelik sikit. Dia sebenarnya mazhab Al-Zahiri memang tak ada lah mazhab secara rasmi yang diamalkan sekarang ni. Tapi ramai benda ustaz-ustaz ataupun ramai fatwa-fatwa ke pandangan-pandangannya ambil mazhab Al-Zahiri, ambil benda literal, ambil zahir Quran, zahir hadis je. Kebanyakan gitulah.
Baik. Cuma mazhab Al-Zahiri ni ada benda-benda yang pelik. Ni antara benda yang pelik dalam mazhab Al-Zahiri. Ana saja je ambil pandangan ni. Tengok ana ambil daripada kitab Al-Muhalla. Jadi kita nak kata tu, kita kena ambil daripada rujukan asal. Kitab Muhalla, karangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Al-Muhalla bil Athar. Kata Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri, masalah 241. Masalah. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ لَا مَاءَ مَعَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلْوُضُوءِ وَلَا لِلْغُسْلِ لَا بِمَا قَلَّ وَلَا بِمَا كَثُرَ فَإِنِ اشْتَرَاهُ لَمْ يُجْزِهِ الْوُضُوء أَجْزَى يُجْزِهِ الْوُضُوء mana? Tak jumpa. Bihi وَلَا الْغُسْلُ وَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ. Kata dia kena. Dan tidak menjadi kewajipan ke atas mereka yang tidak ada air bersamanya untuk membeli air untuk digunakan berwuduk dan tidak juga untuk digunakan untuk mandi. Tidak wajib dengan harga yang sedikit dan tidak wajib dengan harga yang banyak. Murah ke mahal ke tak wajib beli. Mu tak ada air, tak wajib membeli. Tak wajib membeli. Walaupun orang jual murah je. Harga 10 jauh jual sia setengah je. Tak wajib membeli. Banyak ke sikit tak wajib. Lepas tu kalau beli kok, fa inishtarahu, kalau dia beli, lam yujzihil wudu'u bih. Tak memada wuduk dengannya. Tak jadi wuduk, tak jadi. Mu beli mu tak jadi wuduk. Kata dia, walal ghusl, dan tidak juga wajib tidak memada mandi. Mu beli beli, tebang. Mu beli, mu guna itu tak jadi wuduk, mu tak sah wuduk. Mandi mu tak sah. Kata dia. Sebab benda wa farduhu tayammum, kerana fardunya adalah tayammum, kewajipanmu tayammum. Itu pandangan ni. Ada pandangan ni pelik sikit dalam masalah ni. Baik. Allah. Tapi Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri adalah seorang ulama besar. Dan satu ketika dulu mazhab Al-Zahiri diamalkan di Andalusia. Antara negara yang berpegang kepada mazhab Al-Zahiri suatu ketika dahulu adalah di Andalusia. Suatu ketika dahulu, dalam beberapa tempoh sahaja, bukan kata sepanjang, beberapa tempoh sahaja. Baik, ulama besar lah. Cuma oleh kerana dia menolak qiyas, menolak ijma', maka adalah beberapa perkara yang pelik dalam mazhab tersebut. Tapi dia ulama besar. Rahimahullahu ta'ala. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya, wajib dia kena beli. Tapi wajib kena beli syarat dia. Dia ada syarat dia. In wajada thamanahu. Kalau dia dapati harga dia. Dia adalah duit. Yang mana duit yang dia ada saat ni tu fadilan an dain. Lebih daripada hutang. Maksudnya kalau dia ada hutang, kena kira hutang dulu. Jadi duit ada. Tapi kalau duit tu hanya cukup untuk bayar hutang je. Maka tak wajib dia beli. Walau muajjalan, walaupun hutang saat itu masih lagi tak sampai masa wajib bayar. Muajjal ni akan datanglah. Tak sampai lagi masa wajib bayar. Apatah lagi kalau hak sampai dah masa wajib bayar. Dan lebih juga wa mu'nati safari, lebih juga daripada perbelanjaan perjalanan dia, zahaban, pergi, wa ruju'an, dan pulang. Jadi kira-kira belaka perbelanjaan perjalanan dia. Baik. Kena kira belaka. Bukan wajib beli secara mutlak, ada syarat-syarat dia. Okey, habis. Ni masalah lain. Fa inimtana'a min bainihi min bai'ihi, maka jika imtana'a, mana enggang, ke tidak enggang. Bukan enggang. Tak ambuh. Tak ambuh. Imtana'a ay sahibul ma. Sahibul ma, tuang air. Min bai'ihi, daripada jual air. Dia ada air, dia tak mau jual dak sekarang. Mau jual. Kamu mau jual. Dia tak mau jual. Dia beci tengok. Baik. Wa huwa, padahal ia, kembali kepada sahibul ma, mustaghnin anhu. Dia tidak berhajat kepada air. Itu mustaghnin anhu. Terkaya daripada air. Dia tidak berhajat kepada air. Maksudnya dia tidak memerlukan air. Air itu lebih daripada keperluan dia. Kalau tidak lebih daripada keperluan dia, itu masalah lain. Ini lebih daripada keperluan dia. Adakah boleh
orang tersebut nak ambil air tu daripada tuang air secara paksa, katanya lam ya'khudhu ghasba. Tidak mengambil ia seorang dia akan air daripada sahibil ma ghasban, dengan secara rampas. Ghasban ai akhdha ghasbin, akan sebagai ambil rapah. Maksudnya tak boleh lah. Haram dia pergi rapah air orang. Jadi air ada. Tapi air orang lah. Minta beli tuang tak ambuh jual. Sedangkan tuang sana itu tidak berhajat kepada air banyak. Air dia banyak. Bukan benda lebih daripada keperluan dia. Tak mau jual. Adakah boleh kita ambil dengan paksa? Ambil piti aku nak gok. Tuan dia tak ambuh. Aku nak gok. Aku cekik lekok lah. Kata. Tak boleh. Hukum dia adalah haram. Hukum dia adalah haram. Sebab dia adalah pemilik air. Illa li'atashin. Melainkan kerana benda kerana dahaga. Kalau aku tak minum ni, mati aku ni. Lembek loli aku ni. Boleh ambil. Tapi bukan ambil saja. Bayar lah. Bahkan kalau berembah masa tu, kita ambil tuang dia tarik. Kita tarik, tuang dia tarik. Kita tarik, tuang dia tarik. Patah kaki tuang dia. Adakah wajib kita kena bayar? Tak. Sebab diharuskan kita melakukan hal tersebut. Tuang dia tu sadah. Sebab orang ketika terpaksa dahaga. Habis. Walau wajada. Tapi bukan ambil saja, ambil kena bayar bukan ambil saja. Melainkan kalau sekiranya boleh bawa mati. Tu masalah lain. Bayar ke diang. Bayar ke diang. Bayar ke diang. Kalau gitu sedap lah. Boleh kambing memezi lagi. Lepas tu bayar ke diang. Tu tak boleh. Tak boleh. Melainkan kalau lapar sangat ni, makan banyak dah ayam. Boleh ayam dulu. Lambuk ke ayam. Yang boleh kambing kot dang itu. Walau wajada ba'da ma'in. Kau pada jam 26. 4 minit lagi ya. Walau wajada ba'da ma'in la yakfi taharatahu. Ba'da. Silap tu bukan. Walau wajada ba'da ma'in. Yang itu. Walau wajada ba'da ma'in la yakfi taharatuhu lazimahu isti'maluhu. Sekiranya dia mendapati akan sebahagian daripada air. Maksudnya air saat itu hanya padang buat basuh tangan je, basuh muka, basuh tangan. Sapu kepala tak ada dah, basuh kaki tak ada dah. Air bukan tak ada. Sikit sangat. Dia nak kata air bukan tak ada. Tapi benda sikit sangat. Tak cukup untuk ambil wudu. Segitu kita nak cerita. Tak cukup nak ambil untuk ambil wudu. Adakah terus kena tayammum ataupun tetap kena guna air juga? Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan tetap kena guna air juga. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala khabar dalam Quran, fattaqullaha mastata'tum. Mu kena bertakwa, takut kepada Allah, buat benda yang dituntut, tinggal benda yang dilarang sekadar mampu kamu. Antara benda yang dituntut adalah idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Tu benda yang dituntut. Mu tak boleh buat belaka, buat sekadar yang mu boleh buat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintah kepada kamu suatu perkara, mu kena buat sekadar mampu. Mu tak mampu basuh belaka, mu basuh sekadar mampu. Jadi air sikit aje. Baik. Kalau nak wudu memang tak cukup. Adakah perlu kena tayammum terus ataupun kena guna dulu air? Kena guna dulu air. Basuh muka, basuh tangan. Lepas tu ada dah nak untuk sapu kepala. Okey, baru tayammum. Nampak kan? Sebab Allah Taala kata mana? Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Jika tak ada air baru tayammum. Bila tayammum? Tak ada air. Dah ni ada air tak? Ada air kena guna air dulu. Nampak kan? Itu pandangan mu'tamad. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan dah tak cukup, tak payah guna lah.
Awak benda kok, tak cukup. Bukan wuduk lah gitu, tak cukup kan. Jadi, pakai tayamum terus lah. Pandangan mu'tamad, mesti kena guna juga sekadar hak yang dibolehkan. Sekadar boleh. Itu maksudnya walau wajada ba'da ma'in la yakfi taharatuhu. Tidak memadai oleh bersucinya. Mandi wajib ke atau tayamum berwuduk ke, lazimahu isti'maluhu. Lazim akan dia oleh menggunakan air tersebut. Mesti kena guna air. Thumma tayammama lil baqi. Kemudian dia bertayamum untuk yang berbaki lagi. Tayamum. Okey, Abi. Fal muhdithu yutahhiru wajhahu. Orang yang berhadas, berhadas kecil. Dia membersihkan akan mukanya. Thumma yadaihi. Dan dua tangannya. Ala tertib, mengikut tertib. Basuh muka dulu. Basuh tangan. Lepas tu, hak mana dah cukup, tayamum. Tapi wal junub, orang berjunub, yabda'u bima sya'. Ikutlah, nak mula hak mana pun. Yabda'u memulai ia dengan apa yang dia kehendaki. Jadi air dah cukup untuk mandi seluruh tubuh. Nak basuh mana dulu? Dah kena guna, nak basuh mana dulu? Kepala, basuh kaki ke? Basuh atas ke? Nampak orang? Ikutlah basuh mana pun. Yang penting guna je air. Sehingga habis air. Nampak orang? Atau yabda'u bima sya'. Mula dengan apa yang dia kehendaki. Tapi hak yang lebih afdal, wa yundabu a'ali badanihi. Disunatkan daripada pihak atas badan. Sebab benda disunatkan daripada pihak atas badan? Kerana Rasulullah mandi daripada atas. Okey, nampak kan? Athani, yang kedua. Sebab yang kedua yang membolehkan seseorang tu bertayamum adalah khaufu atashi nafsihi wa rufqatihi wa hayawanin muhtaramin ma'ah. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.